Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu macam biasa kita share sekejap. Dah sembahyang Jumaat Dah sembahyang tarawih ke you all semua? Hari ni malam yang ke-25 kan? 25 ke 26? Okey. Sekejap je kan? Okey. Hai Kak Pura, dah siap buat kuih raya ya? Sempat kita tadi sembang kat sini, sembang pula kat sini Okey. Alright, so alhamdulillah diberi kesempatan, alhamdulillah kan semput sikit sebab berlari naik kat atas ambil wayar kan. Okey, so orang kata apa, alhamdulillah kata kan, dapat bertemu lagi kan. Masih lagi orang kata apa, kita sentiasa dapat sharing. Malam 25 malam ganjil. Alhamdulillah, saya ni tak ingat malam, main puasa je. Jangan lupa niat puasa. Sajalah ingatkan, sebenarnya semua orang ingat pun kan. Alhamdulillah. Okey, so sebab kita nak sentiasa share kan kita nak ingat sama kita, tak salah pun kan banyak benda sebenarnya yang kita boleh remind each other. Kadang-kadang kita ni pakar bab ni, tahu bab ni, orang lain tak tahu bab yang apa yang kita tahu. Okey, sama juga dengan orang lain. Dia tahu benda lain tetapi kita tak tahu benda yang dia tahu. Jadi orang kata apa, untung kita sentiasa berada bersama dengan kawan-kawan kita, circle kita yang sentiasa orang kata apa, remind kan sentiasa remind macam tu. Betul. Walaupun jauh kan, jauh di mata tapi dekat hati. Sebab selalu kita live macam ni. Right, so boleh invite lagi, bukan invite, boleh share lagi video ni dekat kawan-kawan kita. Sebab sebenarnya perkongsian malam ni dia sangat bermakna tau. Okey, sangat-sangat bermakna. Dan sebenarnya kesan tu pada diri saya sendiri. Saya tak bercakap atas fakta. Okey, sebab bila kita bercakap atas fakta, baguslah juga, fakta tu is good. Tetapi kita bercakap atas kita punya pengalaman sendiri. Macam Kak El sendiri, macam saya dah 14 tahun dalam bisnes ni. So 14 tahun dalam bisnes ni satu jangka masa yang sangat panjang. Okey, sebenarnya sangat panjang. Sebab saya dulu kan, masa mula-mula saya bisnes, saya macam saya macam bila dengar orang tu berniaga 5 tahun, 6 tahun, saya kata ya Allah, lama gila kan dengar orang tu 10 tahun, ya Allah, super senior. Tak sangka hari ni saya berdiri di sini kan dah 14 tahun bersama dengan HIO. Betul Kak Pura kan sentiasa di hati. Alhamdulillah kan dapat sahabat-sahabat yang penyayang macam ni. Jadi saya dah 14 tahun dekat sini kan. Saya rasa macam bila saya sendiri adalah orang yang 14 tahun tu, saya tak rasa dah begitu lama. Walhal orang yang dengar sangat lama kan sebab setiap hari kita belajar benda baru. Setiap hari kita bertemu dengan benda baru. Baik benda elok, baik benda yang tak elok. Setiap hari ada je pengalaman baru yang Allah bagi dekat kita. So pada saya pengalaman tu adalah ilmu kan rejection itu adalah ilmu, pengalaman itu adalah satu benda yang sangat bermakna. Sebab bukan orang kata apa, orang yang hebat ni bukan saya lah, saya belum lagi, jauh lagi. Orang-orang hebat yang kita tengok macam Dr. Azizan, Tuan Effie, CDM Azlan Deraman, CDM Siti Rohana, diorang ni value dia sangat tinggi disebabkan oleh dia punya pengalaman tau. Jadi pengalaman ni sebenarnya sangat mahal. Susah orang nak, orang kata apa, nak dapatkan pengalaman macam ni. So pengalaman ni bila dijual, dia punya harga tu sangat tinggi. Sebab tu kita tengok contoh macam Dr. Azizan Osman kan. Pengalaman dia berniaga, jatuh bangun, segala strategi yang itu yang dia ajar, yang kita sebagai peserta pun nak. Kita sanggup belajar, bayar beratus-ratus ribu kan bayar mahal semata-mata nakkan pengalaman tu. That's why kan pengalaman tu sangat tinggi nilai dia. Macam saya juga sekarang saya berguru dengan Tuan Effie. Tuan Effie orang kata apa, walaupun muda, walaupun umur dia baru 25 tahun kan
muda, jauh beza dengan Kak El ni kan 13 tahun bezanya. Jadi muda sangat, tapi muda dia sebab dia start awal. Okey, walaupun hari ni dia muda tapi dia jutawan kerana dia start awal. Kerana dia start awal dan dia bertindak mengikut orang kata apa, tindakan yang betul. Dia pun ada guru-guru dia ada ulama guru dia ulama. Jadi ini antara benda yang saya seronok nak dengar. Kan guru dia adalah ulama. Jadi banyak benda yang dia belajar bukan sahaja teknikal, tetapi ada banyak dari segi spiritual dia yang menyebabkan dia berjaya awal dan berjaya sampai sekarang. Dia lasting. Okey, dia lasting. Itu yang seronok tu. Okey, seronok. Tapi yelah, nak bagi tahu kan nak bagi tahu kita semua yang berniaga hari ni kan yang ambil peluang hari ni, semua memang eager nak berjaya. Memang eager sangat nak berjaya. Betul kan kagum sangat. Kita memang eager sangat nak berjaya, betul. Tetapi nak bagi tahu, bayaran kepada kejayaan tu dia sangat mahal. Okey, bayarannya sangat mahal. Jadi ini benda yang kita nak tahu. Sekali saya share. Okey, saya share pengalaman saya sendiri kan tapi nak bagi tahu kita ni nak dapatkan jangan kata 10,000 saving nak dapatkan RM100. Kadang-kadang sale bukan saving lagi. Nak dapatkan RM100, kita punya cabaran tu masya-Allah. Kan kita rasa sangat dahsyat dah. Kan kita nak share, orang reject kita share lagi dia reject. Jadi mahalnya, susahnya nak dapatkan RM100. Ini kan pula RM1,000. Jadi cuba bayangkan orang yang jutawan hari ni, orang yang income RM100,000 hari ni, jutawan, macam mana pula dia punya dugaan tu, macam mana pula dia punya halangan tu. Kita tengok dia hari ni yang dah siap dengan result dia, macam CDC, CDM Azlan Rahman dengan CDM Kak Ana kan. Memang seronok kita tengok, ya Allah, best gila. 20 juta akaun, dalam akaun ada 20 juta hanya dengan bisnes ni. Ya Allah, sangat dahsyat. Best gila, nak apa boleh beli. Sampai Kak Ana sampai tak tahu nak beli apa. Sampai dia tak tahu nak beli apa, betapa banyaknya duit dia, sampai dah rumah pun dah banyak sangat biji. Kan sekarang ni tunggu orang kata apa, duit sentiasa masuk macam air bah. Kan ibarat kata kalau dia tak buat apa-apa pun duit sentiasa masuk. Jadi nak bagi tahu dekat sini, kita sebagai orang yang menonton ni tengok memang seronok. Ya Allah, best kot. Best gila. Tapi diorang yang menghadapinya, nak menjadi kepada jutawan hari ni, menghadapi fasa-fasa ni bukan senang. Kerana CDM Kak Ana dulu keluar pagi, balik pagi. Cuba bayangkan, kita boleh imagine tak? Balik pagi, keluar pagi, balik pagi. Keluar pagi, balik pagi. Allahu Akbar. Allah, minta maaf. Dia punya aura tu kuat sangat. Yang ke-19 gamaknya ni. Minta maaf ya, sayang. Okey, so dia punya kesungguhan, kesusahan dulu kan sampai tinggal anak. Ni baby ni. Baru bersalin kan baru bersalin, tinggalkan anak dalam masa tu baby tu umur 2 bulan. 2 bulan dah all out dah. Dia tinggalkan dekat baby, tahu-tahu budak tu besar dah. Tahu-tahu budak tu besar, tahu-tahu anak tu dah besar. Maksudnya masa dekat anak, CDM Kak Ana tinggalkan baby tu dengan tengah menyusu badan apa semua, masa umur dia 2 bulan, dia tinggalkan dekat baby, dia tawakal je kan bayangkan kalau kita ni nak tinggalkan baby ni, tak payah baby, umur 8 tahun pun kita kesian nak tinggalkan. Kesian lah anak kita nak kena tinggal semata-mata kerana duit. Tak nak aku. Nampak tak? Tak sanggup. Tapi nak bagi tahu, pengorbanan CDM Kak Ana Balan dulu menyebabkan dia selesa semua, kehidupan dia selesa, alhamdulillah. Dan dia, anak-anak dia semua dia hantar tuition, tapi bukan hantar tuition, panggil personal tutor datang dekat rumah, ajar direct, ajar personal. Dia tengok anak dia belajar kan seronok, anak dia pun seronok. Tak adalah anak dia tu jiwa nak keluar aje. Sebab apa? Sebab rumah selesa, aircon, fully aircon kan lepas tu apa lagi? Lepas tu nak apa boleh dapat. Maksud nak apa tu, contoh macam untuk dari segi pembelajaran. Sebab Kak Ana pun tegas juga, dari segi pembelajaran, apa yang buku-buku dia nak semua boleh dapat. Kalau mak ayah tak ada duit, tak boleh nak bagi semua benda tu tak. Kan Jadi anak-anak kurang keseronokan. Sebab dia pun seronok. Dia tengok anak-anak dia tidur dalam aircon. Jadi anak tu menganggap rumah tu syurga. Makanya anak Kak Ana menganggap rumah tu syurga, seronok. Bagi dia semua ada. Kenapa dia nak pergi keluar? Kenapa dia nak pergi berjalan-jalan dengan kawan? Kenapa dia nak pergi apa orang panggil?
bersidai kat tepi jalan. Kadang tak perlu sebab dekat rumah komplit dah semua. Aircon ada, makan sedap, selesa, sofa empuk. Jadi jiwa anak dia terbentuk disebabkan oleh jiwa, akhlak, adab anak dia terbentuk disebabkan oleh pengorbanan dia masa nak mula-mula bisnes dulu. Masa mula-mula bisnes dulu. Jadi anak-anak tu rasa orang kata apa, tak payah duduk kat luar lah, duduk kat rumah aje. Rumah semua ada. Jadi nampak tak harga yang orang kata apa, ganjaran yang dapat selepas kita bayar orang kata apa, bayar dia punya orang kata harga dia. Kita berkorban, itu adalah bayaran kepada kejayaan dan kekayaan yang kita nak. Akhirnya ganjaran yang dapat, anak-anak semua nak duduk dekat rumah. Anak-anak tak teringin nak keluar berjalan tanpa mak ayah. Nampak tak? Jadi dekat sini nak bagi tahu apa selesanya seronoknya kita tengok usahawan yang dah siap, leader-leader kita termasuklah Tuan Effie kita Tuan Effie dah siap jutawan, ya Allah, sekali duduk dekat overseas 2 minggu 3 minggu, apa nak beli handbag takat 25,000 30,000 40,000 tu biasa. Nampak tak, umur 25, isteri umur 23 dah buat banglo nilai 1 juta dekat Melaka 1 juta besar mana? Memang besar lah, jawapan dia 8 bilik lah rumah tu. Memang besar. Kita bayangkan ada setengah orang sampai umur 40 pun tak beli rumah lagi. Sampai umur 35 pun tak ada apa lagi. Hutang je lagi. Apa benda aset pun tak ada lagi. So maksudnya nak bagi tahu ada cara ada cara untuk dapat macam ni memang nak bagi tahu sebenarnya mencari rezeki tu dia adalah jauh lebih susah daripada menjemput rezeki, jauh lebih susah. So hari ni malam ni saya berkenan sangat nak share sebenarnya kita berniaga kerana Allah. Saya sangat bersyukur doa saya termakbul doa saya termakbul di bulan puasa ni, apatah lagi memang saya nak kaya, tapi saya mencari leader-leader yang Islamik, dan alhamdulillah saya jumpa Sidi Muka Ana, Sidi Abalan, Tuan Effie sendiri tim Sifu Buster Yosef, semuanya Islamik jadi kita dapat orang yang sentiasa remind kita. Jadi saya terrecall dengan orang kata apa, maksudnya apa yang sepatutnya kita perlu buat. Sebab saya sendiri pun pernah gagal. Saya pernah jatuh tersungkur. Bukan kata gagal lah, gagal saya dah pergi ke tempat lain saya pernah jatuh tersungkur. Saya tahu betapa peritnya jatuh tu. Kalau kita sendiri orang yang tak pernah merasa gagal, kita macam dengar macam gagal. Kita dengar gagal tu macam kena inject dengan semua api je, kena gigit dengan semua api. Kita ingat gagal tu dia macam tak lalu makan. Kita ingat gagal tu sangat kecil, ibarat kata macam anak nak merengek-rengek nak lollipop tapi tak dapat. Kita rasa macam sesimpel itu je dia punya permasalahan tu. Okey, jadi terima kasih Hai Komar. Ya, Kak Pura, kita berniaga kerana Allah. Jadi nak bagi tahu dekat sini, gagal tu dia bukan indah sangat. Dia lebih buruk khabar dari rupa. Dia lebih buruk rupa dari khabar. Gagal kita dengar, realitinya sangat hodoh, sangat tak syok, sangat menyedihkan, sangat perit. Nak bagi tahu dia adalah perit. Dirobek-robek hatiku. Bayangkan pernah saya dapat sampai income 30-40 ribu pernah dapat sampai sehebat tu. Jadi biasalah orang bila kita dapat income besar macam tu, kita automatik kerak tebal punya. Kerak kita memang tebal. Masa tu rumah lah, kereta 3-4 biji. Okey, 3 biji dengan motor lagi, motor besarnya. Lepas tu komitmen lain rumah 2-3 biji lagi. Lepas tu income tax banyak, tak kata lagi benda-benda yang komitmen lain melambak-lambak. Okey, sangat banyak. Betul Kak Ros jadi banyak sangat komitmen kita. Biasalah bila kita dah biasa dapat 40,000, takkan kita nak beli tudung harga RM5. Mestilah kita akan beli tudung harga RM2,000. Contohlah mesti kita akan beli tudung harga RM500. Kalau kita kita dapat income 40,000, mestilah kita nak makan ayam organik. Betul tak? Takkan kita nak makan ayam
murah, contoh macam tu. Nak bagi tahu kenapa jadi kerak besar, sebab kita dalam fasa upgrade kita punya life daripada rumah kecil ke rumah besar, daripada flat pergi ke teres pergi ke banglo. Kan jadi itu yang berlaku. Kerak besar tu, itu yang menyebabkan kerak tu jadi besar. Sebab tu katakan, sebab dulu memang kita ingat kita punya kekuatan fizikal yang menjadikan result kita macam tu. Kita ni kuat-kuat sendiri je. Kan aku lah yang hebat. Aku bercakap ni, rakan kongsi aku semua dengar aku hebat, orang follow, so aku. Kan so bersifat keakuan. Memang frankly speaking, memang dia dulu lagi tak bertudung sangat. Ni kalau tak bertudung tentu tak berpudah. Kan jadi aurat pun tak jaga sangat, solat pun tak jaga, kan jangan kata solat, kadang-kadang tak solat. Banyak benda-benda macam ni yang berlaku masa tu. Apatah lagi hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan suami, kan hubungan suami. Bayangkan orang kata apa, suami dia orang yang bukan memulakan. Jadi kita tak boleh orang kata apa, sebab kita ni nak cepat, nak pecut. Kita nak pecut, kita dah tahu laluan dia. Jadi bila dia ada banyak sangat dia punya argue-nya, kita tak boleh, so kita letak dia dekat belakang. So benda-benda macam ni adalah benda yang kita terlepas pandang. Rupanya efek dia sangat besar. So apa yang berlaku? Gagal. Okey, gagal. Saya rasa gagal tu disebabkan oleh dah sampai dia punya limit. Orang pun nak cari something new, orang pun dah tak tahulah kat mana kat salah saya pun semua saya tak tahu. Memang masa tu tak boleh nak fikir pun. Jadi masa gagal tu nak bagi tahu kan memang masih income merudum tu masih lagi dapat rasa 30,000, 20,000, tapi merudum lah. Ribu-ribu, belah ribu, tapi merudum. Nampak tak? Tapi masa start ada belah-belah ribu, dia dah start sakit dah. Rasa macam, ya Allah, komitmen aku besar kot. Kan dia rudum sampai dah tinggal 1,000 lebih. Okay, 1,000 lebih. Okay, dia serupa macam orang yang gaji macam mana cakap dia punya nilai tu, bayangkan daripada 30,000 tinggal 1,000. Dia punya perik tu lebih baik orang yang gaji 1,500 komitmen tak besar. Lebih baik orang yang gaji 1,000 komitmen tak ada. Ibarat kata macam tu. Kami ni, ya Allah, tak tahu nak kata, komitmen tu nilainya juta. Dengan 1,000 lebih, apa nak di cover ni? Makan pun dah 1,000 lebih. Kalau ikutkan komitmen asal kan Jadi dia punya perik tu tak tahu sampai tahap kan dia punya baki duit tu tinggal, aku nak guna untuk bisnes ke, aku nak guna untuk makan. Bisnes makan. Sampai tak tahu nak kata kan walhal masa tu anak 2 je. Jadi kami bermulalah episod kami anak beranak makan bubur. Alhamdulillah kan Kak El yang handle business ni, Kak El biasa dah orang kata apa, Kak El sendiri yang nampak flow dia turun apa semua, Kak El yang develop dia, Kak El yang handle dia, so kita boleh terima keadaan jatuh tu, kita tidaklah merungut. Kerana maksudnya kadang-kadang ada setengah orang suami yang punya bisnes, bila suami jatuh, isteri tak faham, isteri dah cabut lari. Kan jadi saya ni nak cabut lari apa bendanya kan tak boleh nak cabut lari kan. Jadi terpaksa terima hakikat masa tu realitinya, sampai makan nasi, makan bubur sebab nak jimat. Sampai anak cakap, "Mama, kenapa kita makan bubur?" Kan kenapa kita makan bubur Mama? Lamanya kita makan bubur. Tak apa, bubur ni sihat kan lagipun cepat kenyang, lagipun kita boleh kurus. Terpaksa menipu anak sampai berapa lama kan punyalah sampai tahap macam tu kan. Terpaksa tipu anak, nak buat macam mana kan. Kalau tidak, meringit-ringit, nasib baik anak-anak semua boleh faham. Kan kecil-kecil time tu bolehlah dia faham kan Alhamdulillah. Wahai budak-budak dulu kan baju tidur pun harga berapa puluh, harga dekat ratus-ratus baju tidur kan tapi masa jatuh tu, masa tu lah start masuk ten-ten kan rasa macam bersalah kan masuk ten-ten. Bukan bersalah sebab dia jijik, tak, bersalah kat anak sebab dulu anak kita makan mahal, tiba-tiba kita bagi dia harga murah. Rasa kita, perasaan kita sebagai orang yang mencari kesempurnaan hidup ni, rasa, ya Allah, bersalahnya hidup aku ni kan rasa sedih sangat, tapi terpaksa nak buat macam mana kan bagi jugalah pakai baju yang sangat-sangatlah murah kan terpaksa. Tapi kita boleh terima kan macam kami cuba cari kesalahan diri. Kami dah diasuh macam tu, apa-apa hal jadi cuba cari kesalahan diri. Jadi kami cari kesalahan diri sampai tak tahu lagi kat mana lagi aku ni salah, apa kurangnya lagi tak tahu. Benda sama juga buat dulu dengan sekarang. Masa jadi bisnes tu tengah hebat, macam tu jugalah buat sekarang.
tak boleh nak move on. Dia tak boleh nak move on. Kan jatuh-jatuh perit, kan ditimpa-timpa dengan sakit, dengan apa semua, terkikis sikit saving semua terkikis keluar. Kan sampai terpaksa gadai emas. Frankly speaking, terpaksa gadai emas kan. Sampai duit-duit saving habis saving semua kan semua terpaksa keluarkan. Semua terpaksa keluar sampai tahap macam tu. Betapa struggle-nya dulu life kan memang struggle. Masa nak naik balik tu dia punya tahap tu, ya Allah, macam mana idea aku nak naik, macam mana apa kekuatan yang aku boleh orang kata adakan untuk naik balik ni. Memang sangat dahsyat. Sebab tu saya nak bagi tahu, bila jatuh ni kan bila gagal ni, dia bukan satu berita baik. Dan dia bukan satu benda yang membuatkan orang rasa macam simpati sangat. Permulaan orang akan mencemooh. Kan ramai orang macam mengkeji, mencemooh, orang pelik, orang ni. Dah lah kita sakit, jatuh apa semua, kena lagi macam tu. Lagi bertimpa-timpa sakit. Malu tak usah kata. Kan malu tak usah kata. Sampai terpaksa surrender satu kereta kan untuk cut cost dan sebagainya. Kan terpaksa. Okay, terpaksa. Kan nak buat macam mana dah kan sebab kereta tu very high commitment. Okay, apa orang kata BMW banyak makan wang kan. Terpaksalah kita terpaksa let go. Masa hari let go tu nampak dia sangat cantik. BMW 5 Series warna putih, mata helang, dia punya cantik tu menyelah sangat. Terpaksa lepaskan. Wahai sayang sangat, lagi berapa tahun je nak habis. Tapi nak buat macam mana? Dah tak boleh nak survive. So saya nak bagi tahu, dia punya tahap malu, dia punya tahap sedih, semua ni bergumpul dan sangat dahsyat. Perasaan tu sangat dahsyat. Benda sangat dahsyat. Cuma syukur sangat. Okay, syukur sangat Allah bagi orang kata apa jentik hati awal. Masa tengah jatuh, masa tu lah kan kita ingat balik Allah apa semua dah. Kan kita ingat balik Allah, kan kita sedar diri. Lepas tu cuba kan apa cari apa yang boleh kan untuk ni balik. Walaupun sebenarnya masa tu tak adalah talk to Allah ke, tak ada Asmaul Husna ke, nak faham erti Asmaul Husna, tak ada pun. Kan cuma ya Allah, apa yang jadi selepas pada jatuh tu memang ada belajar agama, sebab rasa macam tiba-tiba tertarik, Allah macam tarik ke arah sana. Memang sebelum tu memang minta, masa daripada sebelum tu lagi memang minta anak-anak ni Allah jadikan ustazah yang faham agama. Walaupun dulu tak bertudung sangat, tapi doa untuk anak tetap jadi ustazah. Kan jadi mungkin sebab daripada doa tu juga, maksudnya kita ni sentiasa minta juga dengan Allah. Walaupun kita tak faham konsep mohon pada Allah masa tu, tapi mungkin Allah terima itu sebagai satu konsep permohonan dari kita kepada dia kan. Jadi Allah bagi hidayah. Kan bagi hidayah. Kak El dapat hidayah ni kan masa tengah jatuh tu lah. Kan masa tengah jatuh, masa tu memang selalu duk fikir Allah kan selalu duk sebut Allah lah. Sebab tu lah mungkin Allah hadirkan hidayah tu. Sebab masa jatuh memang kita akan sebut Allah, kenapa ya Allah, macam mana ni Allah, tak tahu nak buat apa Allah. Kan jadi Allah takdirkan, Allah hadirkan hidayah tu datang kat Kak El masa tu tak ingat waktu tu bukan bulan puasa, yang pentingnya waktu tu tak solat isyak lagi. Kak El tidur kan Kak El tidur lepas tu tiba-tiba terjaga dalam pukul 1 lebih kurang. Kan dalam pukul 1 waktu tu Abang Rafi dekat luar living area, Kak El dalam bilik. Tiba-tiba yelah sembahyang lah kan, sembahyang isyak apa semua. Dan masa sujud terakhir tu dia punya doa dah sepasal panjang. Dah habis tu, dah habis tahiyat akhir apa semua, Kak El sambung lagi doa. Masa doa tu dia punya tahap nangis, tiba-tiba air mata ni datang. Tiba-tiba menangis ni, dia punya menangis tu macam orang mati laki tau. Macam mati suami yang terkejut punya. Kan macam suami kita keluar dalam keadaan penuh dengan kasih sayang, dia keluar tiba-tiba polis datang bagi tahu meninggal. Dia macam tu, terkejut dia. Dia punya tahap sedih. Kan dia punya menangis ni tak tahu nak kata kan sedih yang amat sangat, tiba-tiba tak boleh nak stop. Kak cuba nak stop, tak boleh nak stop. Kan kenapa juga terfikir kat kenapa pula aku nangis macam ni. Kan tapi masa minta dekat Allah tu, dia punya deruan sebelum ni doa macam lebih kurang sama, tapi dari segi kesungguhan memang agak berbeza. Dan masa tu mungkinlah masa tahajud kan, time-time tahajud, dia punya mohon tu sungguh-sungguh mohon sampai kan lama, sampai biasa kan kalau kita menangis, kita tidur, besok tu bengkak. Ni lala tu bengkak, masa tu bengkak teruk sangat. Sampai suami Kak terkejut. Dah kenapa? Kan kenapa ni bengkak-bengkak ni, menangis sebab apa? Kan dia hidup lagi. Mak ayah pun tak meninggal lagi.
Dah tu kenapa? Kerana sebab biasanya benda yang paling menyedihkan adalah suami kita meninggal, anak kita meninggal, ataupun orang yang tersayang kita meninggal. Itu yang menyebabkan sedih yang melampau. Tapi tiba-tiba menangis. Tu sebab yang suami saya, Abang Rafi, dia terkejut. Dah kenapa ni? Kan buang terbiat ke apa ni? Kan jadi saya kata saya tak tahu kenapa. Tapi besok tu terus saya pakai lengan panjang apa semua kan, pakai tudung yang elok proper apa semua kan. Lepas tu suami saya macam terkejut. Lawak lah ni, melawak. Kan dia nampak, lepas pada tu dia nampak saya konsisten apa semua, dia macam pun agak terkejut. Dia kata macam mustahil ni sebab ini bukan Ellie kan tiba-tiba macam ni bukan Ellie. Semalam pakai baju ketat, tiba-tiba hari ni pakai longgar labuh besar apa semua kan, tutup sempurna. Jadi betul kan itulah mungkin katakan kau kan Allah sayang kita. Allah bagi kesedaran tu kan, Allah bagi jatuh tu sebabnya memang Allah nak jentik kan, jentik hati kita, serius cakap kan, ni tahan. Kalau tidak dia jadi hujan. Okey, jadinya Abang Rafi sampai dia tahap dia cakap macam ni tau, buang terbiat ni. Dia ni buang terbiat ni. Kan sebab dia tak percaya, sebab kan tak mungkin jadi macam ni. Okey, sampai satu tahap dia tengok dah lama-lama kan dah ramai orang terkejut. Okey, keadaan tu menyebabkan ramai orang terkejut sampai mak Kak El pun tak boleh terima. Kak El bukan cuma tak boleh terima, macam pelik sangat. Kan apa yang berlaku kat budak ni. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi start pada tu Kak El start belajar beragama, pergi kuliah, cari kelas mengaji, pergi lepas maghrib tu orang panggil apa, dah lama tak pergi ke PKP ni, lupa dah kan usrah, pergilah segala macam kan pergi masjid dan sebagainya, pergi ke taman-taman syurga ni. Dari situ start kenal Allah kan dari situ sehinggalah hari ni Allah takdirkan dan Allah hadirkan orang yang sentiasa sifu-sifu kan yang sentiasa mengingatkan diri kepada Allah. Whatever is kita buat mesti Allah dahulu kita utamakan. Jadi start daripada Kak El memang faham dah konsep ni. Kak El pun berguru dengan guru-guru luar apa semua kan belajar Asmaul Husna, belajar konsep talk to Allah, belajar banyak konsep-konsep kerohanian spiritual ni kan alhamdulillah kan orang kata apa, dia naik berdezut-dezut, dia naik. Tapi sebagai manusia kita ada juga alpanya, walaupun kita dalam keadaan dah patuh syariah pakaian ni kan, ada time kita akan alpa juga. Maksudnya akan ada fasa-fasa jatuh bangun tu untuk menjentik kita balik supaya kita di-remind oleh Allah sebenarnya bahawasanya ada benda yang tak kena, ada benda yang kita silap buat, ada benda ni kan bila agak-agak jatuh sikit kan Kak El dah notice, okey ada benda yang salah aku buat ni, ada benda ni. Kalau benda tak kena sikit kan mesti ada benda yang tak kena antara hubungan kita dengan Allah. Waalaikumsalam Ninda, alhamdulillah dapat kita bertemu kat sini ya. Okey, so jadi itu benda yang Kak El perasan. Bila apa benda berlaku sebenarnya itu adalah jentikan hati daripada Allah supaya kita kaji dekat mana ada kat mana kesilapan yang tengah berlaku untuk kita ubah. Okey. Jadi Kak El pun dah start ubah apa semua kan, alhamdulillah dia naik dan rupanya nak naik itu tak susah kan. Naik itu tak susah kan yang selama ni dah berapa tahun Kak El cuba nak naik sebelum dapat hidayah dulu kan. Cuba nak naik, struggle kan fight dengan diri apa semua, tak naik kan memang tak naik. Tetapi bila kata guna teknik kan berniaga kerana Allah kita utamakan, alhamdulillah dia naik tu macam kita macam memanglah ada lah struggle lah sikit permulaan kan permulaan nak pecah ruyung tu orang kata struggle sikit. Lepas pada tu dia naik memang sedap dah, kita dah dapat balik income dulu, income puluh 30 40 ribu tu dah dapat balik, alhamdulillah. Kan maksudnya dia adalah tidak mustahil kalau hari ni kita jatuh dan kita akan jatuh selamanya. Maksudnya nak bagi tahu yang mustahil bagi kita adalah tidak mustahil bagi Allah. Allah nak bagi, dia akan bagi. Kan Allah nak bagi, kalau kita tak minta, kalau kita halang dia nak bagi, dia bagi juga. Kan jadi tak boleh nak halang. Allah ni dia maha, dia pemberi tau, dia pemberi. Jadi kita minta aja. Sebab tu katakan bila Kak El dah belajar talk to Allah kan yes back to Allah alhamdulillah kan Kak El rasa
diri Kak El dah semakin suci. Kerana kita dah tak fake. Kita buat benda yang genuine. Kerana kita lebih jujur, lebih telus kan tak ada hidden hati, tak stres, hati tak berkeceramuk, minda tak serabut. Kerana so ada banyak benda yang kita akhirnya kita back to reality, kita ni duduk di present. Orang kata di present. Kan dan keberadaan sekarang ni. Jadi alhamdulillah, itulah indahnya kan bila kata nak orang kata apa, kita back to Allah, kita akan dapat satu ketenangan, which is benda ni kita tak boleh dapat kat tempat lain dan kita tak boleh minta, even beli dekat kedai. Saya nak beli ketenangan sekilo, kan tak ada, benda tu tak dijual. Hanya kerana bila kita letakkan Allah dekat depan, Allah sebagai keutamaan, kan insya-Allah segala-galanya akan smooth. Okey, segala-galanya akan smooth. Betul kan Allah Maha memberi. Alhamdulillah. Kan dan saya nak bagi tahu kan kepada mungkin yang newbie yang sedang orang kata sedang mencari tapak dalam bidang ni, dalam platform ni, memang kita punya expectation on paper kita, yes, dengan strategi, plan apa semua, inilah yang akan mendapatkan maksudnya result kita. Tetapi kita kena ingat, okay, benda tu semua hanyalah on paper, which is at least kita dapat track kan maksudnya kalau nak pergi ke London, kena naik flight daripada KLIA, okay, beli tiket ke London sekian dan naik flight tu straight akan sampai ke London. Yes, on paper macam tu. Tapi kan in between tu kita tak tahu, kalau ribut peti kan tiba-tiba minyak habis ke apa, terhempas ke apa, semua kita tak tahu. Itulah kata kuasa Allah. Okay, yang sebenarnya menyampaikan kita ke sana dengan selamat pun Allah, yang tidak menyampaikan ke sana pun Allah juga. Kan kita tak tahu in between tu macam mana. So nak bagi tahu dekat sini kan kita nak bagi smooth benda ni. Kan kita berniaga kerana Allah supaya kan orang kata apa, kita punya perjalanan bisnes tu lagi cantik, lagi selamat, lagi tenang kan orang tenang selalu menang. Jadi bila kita berniaga tak stres, tak berkeceramuk, kita dapat sebenarnya apa yang kita nak, malahan lebih daripada apa yang kita expect. Okey, malahan lebih lagi. Jadi kita ni sebab bila kita berniaga dengan keadaan yang begitu stres, sebenarnya tak mendatangkan result pun. Kita kadang-kadang kan orang yang belum berhadapan dengan situasi kritikal dan sebagainya, ataupun mungkin dia tidak pernah berguru dengan orang-orang yang mampu yang ada ilmu mengajar kita bagaimana kita nak berniaga, cara cara yang diredai, cara yang tenang. Kita tak perasan sebenarnya kita akan jadi tak perasan bahawasanya minda kita adalah magnet. Minda kita ni dia menarik apa saja yang di luar sana. Kalau kita fikir okey, yang datang dekat kita adalah okey. Ya, kalau kita fikir tak okey, yang datang pun tak okey. Ingat Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Allah pun meng-highlightkan perkataan sangkaan, imajinasi, minda. Maksudnya sangkaan tu berada di dalam kita punya minda. Kerana Allah pun meng-highlightkan benda tu. Maksud kata nak bagi tahu whatever kita fikir, itulah yang kita dapat. So bagi newbie kan beruntunglah bila kita dapat leader-leader, mentor-mentor yang selalu remind benda ni kan jadi Kak El sendiri pun sangat bersyukur bila Allah hadirkan mentor-mentor yang sentiasa remind pasal Allah dan sebagainya kan alhamdulillah kan sekarang ni pun Kak El tengah berguru dengan Tuan Effie kan which is Tuan Effie pun selalu remind kan dan pantau, bukan saja remind, malahan pantau. Okey, malahan pantau Kak El hari ni dah buat waqiah, dah baca waqiah, hari ni dah buat witir, hari ni dah buat ke solat fajar apa semua, dah buat ke semua-semua ni. Bukan bagi tahu pantau, siap pantau. Sebab nak bagi tahu, dia kata benda-benda ni adalah rahsia sebenar. Okey, rahsia sebenar. Kita buat dulu apa yang Allah suka. Okey, apa yang Allah minta, apa yang Allah suka, barulah Allah akan bagi. Contoh kan paling mudah. Kalau Allah tu mungkin benda yang kita tak nampak, adalah sesuatu yang kita tak nampak. Contohlah dekat mak kita. Mak kita ni dia tak suruh pun. Okey, kalau mak kita suruh okey, Pura, contoh kan Pura tolong lipat baju ya. Tolong lipat baju, lah mop lantai, kemah rumah, itu ini semua yang mak list tu semua kita buat. Itu pun dah membuatkan mak kita suka.
mak kita suka sangat. Ya Allah, berkilat rumah kan. Kalau kau mop, ya Allah cantiknya. Lipatan baju, kemas bersih elok. Kalau tak kemas pun mak suka. Kalau tak berkilat lantai pun mak dah suka. Ini kan pula berkilat. Kan mak confirm suka punya. Jadi bila mak suka, kemana kita pergi, kemana dia pergi, dia akan ingat kat kita nak belikan untuk kita barang. Ni Pura ni suka ni. Apa ni, Beyblade katanya kan. Pura suka ni. Apa tudung-tudung Swarovski ni, belilah kat dia. Nampak tak? Ini kan pula kita, mak tak suruh kan, mak tak suruh, tapi kita buat belaka semua benda. Lagi 400 kali ganda sayang. Ini kan pula Allah. Kan ini kan pula Allah. Kan dia punya semua benda. Dia punya semua benda. Dia tengok hamba dia ni kan, hamba dia ni tonggang-tongging semayang. Buat solat sunat, hajat, itulah apa semua kan. Yang Sifu KL selalu remind, baca waqiah, sedekah, solat duha, okey, solat fajar, maksudnya sunat sebelum solat subuh. Witir 3 rakaat terus. Okey, istighfar 100 kali sehari. Lepas tu apa lagi ni? Dan pun sangat cantik bila kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap hari kita baca kan, supaya kita serahkan segala kehidupan ke apa saja urusan kita kepada Allah. Kita serahkan semua sekali kan, bacalah benda ni. Kerana ini adalah apa yang KL, mentor KL selalu remind. Selalu remind kan, supaya kita buat Allah suka dulu. Kerana kita buat Allah suka. Bukan benda ni semua yang menarik rezeki tau. Kerana bukan. Solat duha tu dia bukan menarik rezeki. Kerana tapi dia sedekah daripada kita pada Allah, menunjukkan kesyukuran kita tu. Kerana jadi apa yang kita buat ni semua sebenarnya nak bagi Allah sayang kita. Kerana nak bagi Allah, kerana nampak kita, sayang kita. Kerana Allah tengok, ya Allah, kerana bagusnya lah, kerana hamba aku ni sentiasalah minta. Kerana solat fajar, solat itu, solat ini, ya Allah. Kerana dia buat belaka. Hak wajib tu, hak solat wajib tu macam hak mak kita suruh tu lah. Ni kau kena buat semua. Itulah solat wajib. Kan yang ni mak tak minta buat. Jangan kata kita dah siapkan hak yang wajib mak suruh buat ni, kita lap tingkap lagi, kita cuci kipas, kita cuci sampai ke chandelier pun kita cuci. Kan dengan langsir-langsir kita basuh. Nampak tak, berkilat satu rumah yang mak tak suruh kita buat. Itulah yang sunat-sunat ni, yang bukan wajib ni, solat wajib tu, itu yang solat wajib lah. Kan yang sunat-sunat ni yang Allah tak suruh ni, tapi nak buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Nampak tak? Itu ya Allah. Kan itulah yang Allah jadi sayang tu. Itulah maksudnya Allah sayang. Bila Allah sayang, dia macam mak lah sayang kita. Bila mak sayang kita, benda yang kita tak nak pun dia beli. Bukan benda yang tak nak, benda yang kita tak minta dia akan bagi. Belilah ni untuk kamar ni. Kan kamar ni suka ni bola-bola ni. Kan belilah ni TV. Belilah handphone untuk kamar. Apa-apa semua kamar. Kan apa-apa pun mesti nak bagi kat kamar. Mesti ingat kamar. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia dah sayang kita. Super juga kan bila Allah dah sayang kita kan tambah pula dia tengok kita meniaga, sungguhlah dia meniaga. Kan sungguh-sungguh ada duit RM10 dia sedekah sikit. Kan sungguh-sungguh dia nak. Nampak tak? Ada sikit dia sedekah kan, ada banyak pun dia sedekah. Sungguhlah dia ni nak, sungguh-sungguhlah dia nak berjaya kan. Sentiasa dalam hati tu doa kan, zikir, sentiasa dalam doa tu minta dimudahkan rezeki, sentiasa dalam hati kan, dalam kepala ingat mak ayah, ingat anak-anak kan, ingat orang susah, ingat nak tolong suami, nak tolong pasangan, sentiasa ingat. Allah nampak kan benda-benda ni, Allah tahu. Nampak tak? Allah tengok, ya Allah, sianya lah hamba aku ni kan. Nak sungguh-sungguh ni, buatlah sungguh-sungguh. Pagi, petang, siang, malam, tak tidur, kurang tidur. Kan lepas tu bermunajat pula, lepas tu minta lagi, lepas tu usaha lagi. Ya Allah, sianya, sayangnya aku kat dia. Kerana sayangnya lah Allah kat kita kan. Jadi Allah bagilah. Nampak tak? Allah bagi apa yang kita minta satu Allah bagi tepat pada waktu dia. Nampak tak? Sebenarnya tujuan kita buat segala sunat-sunat ni kan, segala amalan spiritual ni bukan nak tarik rezeki, tetapi kita nak Allah nampak kita, Allah sayang kita. Kerana bila Allah sayang kita, apa yang kita tak doa, tak minta pun Allah akan bagi gila-gila punya.
Ingat apa Oprah Winfrey kan orang-orang yang bukan Islam tu, Allah bagi dia sampai billionaire kan dia tak pernah sujud dekat Allah kan sampai billionaire Allah bagi dekat dia sebab dia pergi buat kan dia pergi buat. Apatah lagi kita yang ada amalan Allah sayang ni kan tambah dengan usaha kita walaupun baru setapak kita melangkah kan tapi orang kata konsisten kan kita belajar, kita buat apa yang kita patut buat kan Allah tahu apa yang Allah nak bagi kat kita. Kita jangan risau, jangan buat kerja Allah kan jangan buat kerja Allah kan, sebab Allah tahu, sebab dia yang beri, dia yang maha berkuasa, dia punya orang kata apa, kerajaan langit dan dunia kan dan seisinya semua di bawah di bawah dia kan di bawah dia. Dia tahu kan apa dalam hati kita, kita tak bagi tahu pun dia tahu. Nampak tak? Jadi jangan buat kerja dia, kita buat kerja kita je. Yang penting kita bagi Allah suka kita dulu. Yang penting kita bagi Allah sayang kita, Allah suka kita. Tak tahulah kenapa hari ni macam touching sangat. Sebenarnya Kak El pun kan Kak El pun bukan orang yang warak sangat. Walaupun Kak El pakai tudung labuh ni syariat, Allah suruh kan tapi belum tentu lagi iman kita setebal ustazah kan sebab kita pun baru kita pakai sebab Allah kan kita pakai bukan sebab ilmu kita yang tinggi, tapi sebab Allah dah suruh kita buat je kan orang yang pakai skirt pendek dia semayang juga tapi sikit pendek. Sebab apa? Sebab solat tu Allah suruh. Nampak tak? So sama juga dengan tudung labuh ni, iman senipis kulit bawang juga. Jadi cuma lately Kak El kerap istighfar kan dan solat sunat apa-apa yang patut kan Ama bagi mama tisu je mah. Kan. Jadi banyaklah buat amalan-amalan yang serba sikit, bukan hebat sangat. Macam setengah orang dia pagi petang siang malam dia buat. KL ada masa buat juga, ada masa juga tak buat. Okey? Memang ada masa buat, ada masa tak buat. Celup-celup juga. Tapi sudut tisu. Tapi Allah bagi rezeki, KL bagi juga sedekah. Bagi kan nak bagi tahu bukan nak riak sedekah tu, tapi nak bagi tahu kesan sedekah, kesan istighfar yang sikit-sikit tu, kesan amalan yang serba-serba sikit tu kan. Thank you Ma. Kejap sedih macam tu lah gayanya. Jadi Allah bagi dekat KL kan rezeki yang KL tak nak bagi tahu lagi kan, cuma nak bagi tahu nilai dia tu ribuan ringgit, nilai dia belasan ribu ringgit kan malah KL rasa dia cecah sampai ratusan ribu ringgit. Itu nilai rezeki Allah bagi, walaupun belum lagi dalam bentuk duit, tapi nilai peluang tu, nilai Allah bagi tu, ya Allah sangat tinggi nilainya pada KL, sangat tinggi. Dan banyak sebenarnya benda-benda yang Allah bagi rezeki kan banyak benda yang kalian tak sangka kan pertolongan pertolongan daripada Allah ni terlalu banyak kan terlalu banyak. Walhal kita ni bukanlah amalan yang hebat sangat, tapi nak bagi tahu ini berita baik bagi orang yang memang amalan dia sangat dahsyat. Okey, amalan yang dia non-stop punya. Amalan dia yang ikhlas, amalan yang banyak. Ini berita baik sebab kita dah rebut cinta Allah. Kan kita dah rebut kasih sayang Allah. Jadi teruskan bagi orang baru, bagi yang baru bersama kan berniaga ataupun tak kisahlah berniaga apa-apa pun, bagi yang baru berniaga rebut cinta Allah ni. Insya-Allah sikit amalan yang Kak Ella sharekan ni mungkin dapat membantu you all. Okay, membantu kan hubungan kita dengan Allah lagi. Hubungan kita dengan Allah. Jagalah pemberi rezeki. Kalau kalaulah Agung dengan Agung kita boleh dapat peluang sekali bertemu Agung, kita cuba cari jalan lagi untuk rapatkan diri lagi dengan Agung, contohlah kan itu bukan pemberi rezeki, tapi kita rasa macam kita pun kan rebut nak dapatkan cinta, kasih sayang dan penampakan Agung tu contohnya kan. Itu orang, itu makhluk. Ini kan pula Allah yang memang dia bagi sesungguh, dia tak bagi kat sesiapa.
Kan dia tak bagi, maksudnya orang tu punya part, orang ni punya part, kita punya part, ada part-part masing-masing yang Allah dah sediakan dah. Kan percayalah, insya-Allah bila Allah sayang kita, bila Allah nampak kita, dia akan bagi apa yang kita tak minta pun, kan apa yang di luar jangkaan kita, kan percayalah dia orang kata apa, limpahan rezeki tu dan kehadiran rezeki tu dia jadi selembut-lembutnya nak datang kat kita tanpa kita sedar, kan tanpa kita sedar, tapi hakikatnya kita dah pun kan capai apa yang kita nak capai, kan walaupun kadang-kadang ada usaha yang tak setimpal dengan kejayaan yang kita dapat tu. Okey, orang kata apa, tak tally pun. Tapi itulah, kalau Allah dah sayang, jangan tanya macam mana rezeki tu datang sehebat macam tu. Kan kalau Allah dah cinta, Allah dah sayang, jangan tanya kenapa tiba-tiba kita kaya. Kan tiba-tiba kita ni luar biasa, kan insya-Allah. Jadi itulah saja kot perkongsian KL malam ni. Kan sorry KL touching sikit sebab KL dah melalui fasa ni. So KL rasa dah jatuh bangun, kan betapa peritnya dia, naik lagi, okey jatuh sikit, dan KL naik lagi, sentiasa baiki diri, kan kita nasihatkan orang, sebenarnya kita sedang nasihatkan diri kita sendiri. Kita share dengan orang, kita sedang ingatkan diri kita juga sendiri. Jadi KL, ingatlah KL bukan orang yang baik sangat, bukan orang yang perfect, tapi mencari, mencari arah untuk menjadi sempurna daripada ketidaksempurnaan yang sebelum ni, insya-Allah. So saya doakan, KL doakan semua sahabat yang live watching live malam ni, dan juga seterusnya, kan bila-bila lah sesiapa pun tengok dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan apa saja yang kita doakan termakbul, dan orang kata apa, kehidupan kita adalah lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Mudah-mudahan usaha kita, kan usaha kita Allah tengok, dan Allah orang kata apa, angkat darjat kita semua. Yang paling penting Allah bagi kita hidayah, dan Allah bagi kita bertemu dengan syurga Allah nanti, insya-Allah. Jadi teruskan berdoa, teruskan memohon, talk to Allah. Ada peluang untuk belajar dengan sifu-sifu yang berkaitan dengan ras, yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yang berkaitan dengan spiritual, ambillah peluang. KL sangat recommend, antaranya adalah Tuan Effie sendiri, Tuan Effie Aizat, Sedharma Syamim, KL selalu tag diorang kat dalam Facebook KL, Dr. Azura, kan Tuan Fadli, mereka-mereka ni antara orang-orang yang sangat Islamik pada KL, banyak mengingatkan kita dengan Allah, kan ambillah peluang untuk belajar dengan sifu-sifu yang proven, dan orang kata apa, sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah, insya-Allah. Semoga semua berjaya dunia akhirat, dan maafkan KL kalau ada salah silap dan apa semua. Okey, maafkan KL kalau ada salah fakta dan sebagainya. Sesungguhnya yang lemah tu daripada KL, yang baik itu datang daripada Allah. Okey, salam Ramadan. Semoga kita dapat bertemu lagi lepas ni, dan jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Sama-sama Kak Ros. Bye.